Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi al-abrar al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Baiklah, bagi memberkati lagi kuliah kita pada malam ini, maka marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqni ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan EJK Surau Al-Firdaus, seterusnya Duyuf Rahman pada malam ini. Jadi pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah, kerana dengan limpah kurnia-Nya lah kita dapat bersama-sama pada malam ini melaksanakan tanggungjawab kita. Seterusnya dapat bersama-sama hadir mengikuti kuliah yang mana pada malam ini Allah Ta'ala permudahkan kita untuk bersama-sama dapat mendengar kuliah serba sedikit. Mudah-mudahan ianya menjadi satu amal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari yang tidak ada lagi amalan yang dapat kita lakukan. Ya, alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan, kesihatan, yang mana ada yang telah pergi. Macam hari ini tadi pun saya pun ziarah, ada orang lama meninggal, Cik Jaafar. Itulah. Hari ini saya terkejar-kejar sikit lah. Daripada Kuantan ada sedikit program, sedikit program persaraan guru penolong kanan pentadbiran. Dia bersara, jadi kita buat sedikit program lah. Lepas tu nak balik tadi jam jalan tuan-tuan. Habis pukul 6 tu, 6 lebih tu. Lepas tu pergi pula ke Sungai Isak. Ada pula minta tolong ambil barang kat situ. Jadi saya pun ingat-ingat lupa dulu malam ada kelas. Bila tengok balik, ada kelas malam ni. Tapi itulah Allah Ta'ala permudahkan kita dapat bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Itu adalah kita merancang dan perancangan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, kita sekarang ni dah masuk bulan Tengkujuh lah. Hujan, sentiasa hujan. Ada beberapa tempat pun dah ada yang naik air. Jadi kita bersiap sedialah. Keadaan kita ni kita sudah maklum dah. Hujung tahun je ada kalanya banjir, ada kalanya tak banjir. Ketentuan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluknya hanya merancang. Kita perlu juga merancang kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau kita tak merancang kehidupan kita ini, maka kita ikut je lah apa yang orang rancang untuk kita. Gitu. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi kuliah kita pada muka surat 310. Sekarang ni senang. Kita tahu dah muka surat, kita boleh baca dulu. Kita boleh baca dululah.
memudahkan kita untuk memahami sedikit sebelumnya isi kitab inilah. Baik, dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Maknanya sebelum ni Nabi Ibrahim, hari ni kita ceritakan berkenaan dengan dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa. Yang mana Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 116 hinggalah 119. Yang mana artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sembahan selain Allah? Lalu Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku. Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah engkau wafatkan, yakni angkat diriku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman, ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Itulah keuntungan yang paling besar. Baik, dalam surah Al-Maidah ini Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala bagi tahu dah untuk perkara yang akan datang. Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dah. Mahsyar nanti Allah Ta'ala akan tanya Nabi Isa alaihi salam, adakah Nabi Isa ni yang menyuruh sampaikan orang-orang Nasrani ni ambil Isa ni, mengatakan Isa ni adalah putera Allah, anak Allah, kemudian ada kaitan dengan ketuhanannya, Nabi Isa ni ada ketuhanannya dengan Allah Ta'ala, bersekutu pada sifat ketuhanan. Jadi di sini firman Allah Ta'ala ni maknanya bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala dia tahu. Allah Ta'ala ni dia tahu, tapi nak menjelaskan kepada umat orang-orang Nasrani, orang-orang kafir ni pada ketika itu, Yaumul Mahsyar ni, bahawasanya Isa ni dia hanya beritahu sembahlah Allah. Jadi siapa yang suruh sembah Nabi Isa ni? Jadi akan dipanggil lah nanti. Maknanya pendeta-pendeta Nasrani nanti, mereka pun akan dipanggil. Sebab yang ditanya pertama sekali adalah Nabi Isa alaihi salam. Maknanya Nabi pun ditanya, tuan-tuan. Walaupun Nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Nabi ini, tuan-tuan, dia wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu sifat Nabi. Dia tidak menipu. Dia tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan kepada dirinya. Jadi dia tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan. Jadi kenapa pula hari ini kita tengok kaum Nasrani, orang Kristian lah, Nasrani ni jarang dah kita sebut dah. Jarang dah kita jumpa Nasrani ni, melainkan orang Kristian lah. Kalau kita sebut Kristian tahulah. Kalau kita tengok orang bangsa Eropah ni, kebanyakannya majoritinya Kristian. Majoritinya Kristian kerana ramainya mereka ni yang datang. Kalau ikut kita baca balik sejarah lah, sejarah kenapa mereka ni suka datang. Diorang ni datang dulu, diorang datang ke Palestin, tuan-tuan, mengerjakan haji. Diorang ni datang Palestin buat haji dia lah.
haji dia orang pun ada haji juga Jadi tengok orang Islam pada ketika itu ramai mereka ni balik ke ni. Kalau kita tengok dalam peperangan salib ni, peperangan salib ni mereka ni seluruh Eropah ni tuan, mereka bergabung bergabung untuk menentang Islam. Bergabung untuk menentang Islam. Mereka dulu hidup dalam zaman kegelapan. Itu mereka ni malu nak cerita kegelapan orang-orang Eropah. Mereka malu. Kita ni orang Islam ni dah maju dah tuan-tuan. Dah ada, kalau kita baca buku kitab Rihlah Ibnu Battuta tu, yang Jakim ada keluarkan 200 berapa ratus muka surat buku tu. Memang dia cerita berkenaan Ibnu Battuta ni tuan-tuan ketika datang ke negara-negara Islam. Dulu negara Islam ni negara yang aman, negara yang sangat majulah. Zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Uthmaniyah, macam kita pergi Eropah sekarang lah. Kita rasa dia maju. Gitulah sebenarnya, terbalik. Terbalik sebenarnya. Zaman dulu orang Kristian tu, zaman dia orang ni mundur. Kalau kita tengok kerajaan negara Perancis dulu, macam mana dia nak cerita pun dia orang malu, macam India sekarang lah. Kita kata Perancis dulu. Sebelum mereka ni berjaya mengambil alih ilmu orang-orang Islam ni dan memajukan tamadun barat. Jadi apa yang berlaku hari ini sebenarnya adalah kitaran saja tuan. Dulu kita maju, kita sepatutnya dia orang tengok dia orang ambil kitab perubatan Islam sampai hari ini mereka tak boleh nak nafikan. Ibnu Sina, Avicenna, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, semua tu mereka tak boleh nak nafikan. Sebab itu adalah pertama sekali ilmu itu bermula. Ilmu bermula di situ. Sampai hari ini mereka hanya memajukan sahaja. Itu orang Kristian, orang kafir ni tuan-tuan. Dia putar belik macam kita lah. Belajar sejarah. Hak tulisnya bukan orang kita lah. Sejarah kita bukan orang kita tulis. Kita nak tahu, kita kena baca pula sejarah yang ditulis oleh luar-luar ni pula. Kita pula kena cari sendiri. Itu pun nak percaya tak percaya, nak percaya tak percaya. Jadi ragu-ragu pula dengan sejarah bangsa kita sendiri. Itu yang berlaku kerana putar belik. Putar belik ni banyak tuan-tuan. Mereka sanggup mengarang banyak untuk putar belik fakta sebenar. Itu yang berlaku daripada dahulu dah. Daripada dahulu sampai hari ini pun macam tu juga. Putar belik tu memang banyak tuan-tuan. Sebab itu kita hanya yakin apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang sebenar. Baik. Kemudian kita lihat, jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang pada diri engkau. Ini jawab Nabi Isa ketika dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya tu hanya untuk memuliakan Nabi Isa ni, mentakdiskan Nabi Isa ni di kalangan orang-orang Kristian, orang Nasrani. Maknanya orang ni tak boleh. Sebab Nabi Isa memang dia kata, memang dia tak sampaikan. Memang tak ada sepatah pun mengatakan sembahlah aku. Dalam hatta kalau kita tengok dalam kitab Injil dia, Old Testament ke New Testament, kalau kita tengok Dr. Zakir Naik lah, senang. Dia ni memang ilmu berbandingan ni memang dia hebat lah. Zakir Naik, Ahmad Deedat, Tok Guru dia. Memang dia pun kata, memang tak ada pun dalam kitab-kitab dia orang ni mengata Isa cakap sendiri sembahlah aku. Tak ada tuan-tuan. Carilah. Kalau kita tengok Zakir Naik bagi tahu, suruh pokok-pokok Kristian ni cari, memang tak ada. Tak ada pun Nabi Isa kata sembahlah aku. Ada Yahweh. Yahweh tu siapa? Puas pula kita malah nak bahas lah. Tapi itulah perbahasan mereka ni. Tak ada kesudahan tuan-tuan. Sebab itu mereka sendiri tak beramal dengan ajaran mereka. Kristian dia tak beramal dengan ajaran dia. Kitab dia kata jangan minum arak, dia minum arak semacam tuan-tuan. Jangan makan babi, dia makan babi juga tuan-tuan. Padahal kitab dia kata ada. Kalau kita tengok ni lah, kita sendiri mungkin tak
tak mengkaji ke arah tu. Tapi dalam kitab dia memang kalau kita tengok ulama-ulama kita macam-macam Dr. Zakir Naik sendiri kata pun dalam kitab dia orang ni pun kata tak ada makan babi, tak boleh. Tapi dia masih buat. Sebab apa? Sebab dia pun tak yakin dengan ajaran dia. Tak ada lagi dia orang ni hafal kitab-kitab kitab New Testament ni. Ada yang tak ada, tuan-tuan. Tak macam kita ada mahal tahfiz. Berapa ramai setiap tahun budak-budak kita hafal Al-Quran. Ya, hafal Quran kalau tengok bukan kawasan sini saja, di serata dunia ni. Ya, orang kita ni mengapa di Afrika duk hafal Quran, yang ramai yang hafal Quran. Tapi dia tak ada, tuan-tuan. Dan dia pun tak berani nak bagi kita. Tak ada. Dia tak berani nak buka pula untuk hafal kitab dia sendiri. Tak ada. Yang ada gereja-gereja dan pendeta-pendeta dia. Itu yang ada. Di sini, baik. Dalam di sini, maknanya Allah Ta'ala hendak memuliakan Nabi Isa pada ketika itu. Baik, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makna dalam semua ajaran Nabi, walaupun syariat berbeza. Syariat Nabi-Nabi dahulu tak samalah dengan syariat kita hari ini. Tapi dari segi tauhid dia sama, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat dia tak sama. Maknanya ada zaman umat-umat terdahulu, Nabi terdahulu, umat dia hanya sembahyang satu kali sehari. Ada sembahyang pagi sahaja, ada sembahyang 2 waktu sahaja sehari. Dia syariat tak sama. Ada puasa pun tak sama. Tapi tetap puasa untuk mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab isu tauhid sama. Dia tak sama, hanya syariat sahaja. Baik, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, maka setelah engkau wafatkan, yakni angkat aku. Ini Nabi Isa ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala angkat dia. Angkat dia. Maksudnya Nabi Isa ni belum wafat. Saya dulu masa belajar tahun 1 ni, kawan saya ni mula-mula belajar, ustaz mengajar tu cakap Arab. Dia tak faham. Kita faham gitu-gitu je. Sama-sama aja faham. Dia kata hal Isa mait wala hai. Dia pula tak faham. Hal Isa mait wala hai. Mat anta atbar. Begitu. Dia pula tak faham. Itu budak-budak Arab ni kata, keluar, ya Allah, imshi, ikhruj, keluar. So keluar, doktor marah. Merah muka ni, tuan-tuan. Marah. Sebab kawan tak faham maksud. Jadi miscommunication lah. Tak faham. Dia tanya Nabi Isa ni mati ke hidup lagi? Member ni jawab mati. Kena marah. Kena marah lah bila jawab mati. Sebabnya sebelum tu dia dah terang dah Nabi Isa ni sebenarnya tak mati lagi. Kena angkat ke langit. Ya, kerana ketika itu Nabi Isa dikepung. Kemudian ada pula kawan ada sambut. Lamalah pensyarah ni terang. Rupa-rupanya tak faham. Sudah habis tanya, mati. Oh, marahlah dia. Gitu. Maknanya Nabi Isa ni memang belum mati lagi. Dia diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman nanti. Tapi bukan untuk membawa syariat yang baru. Maknanya dia juga bukanlah dia akan menjadi umat Muhammad. Tidak juga. Maknanya dia datang itu untuk membantu Imam Mahdi. Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dia ada misi. Misi yang jelas. Misi yang jelas. Nabi Isa ni dia akan didatangkan dengan satu misi yang jelas. Kemudian dia akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Itu di antara tujuan. Kemudian membersihkan bumi ini untuk agama Kristian ni, orang Kristian ni membenarkan balik ajaran dia, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan diturunkan Nabi Isa AS ke bumi akhir zaman nanti. Kita ni pun, tuan-tuan, akhir dah, tuan-tuan. Sekarang ni masa terlalu cepat tak? Betul tak?
Kalau kita nak buat kerja tu, kalau 10 lah, senarai semok kita, saya ingat 10 tu tak ada siap sehari. Ya, sementara kalau ada 20 senarai semok, memang tak sempat. Ya, kadang-kadang sehari itu satu perkara, dua perkara je. Ya, kalau perkara-perkara yang aja. Sebab masa, tuan-tuan, ya, masa itu milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula bagi tahu dah, akhir zaman ni masa akan menjadi cepat. Masa akan menjadi cepat. Kalau tuan-tuan nak tambah masa, boleh? Boleh. Tuan-tuan baca buku Dr. Muhammad Daud Bakar. Dr. Muhammad Daud Bakar ni, bagaimana saya menjana masa 25 jam sehari. Kita ada 24 jam je sehari. Dia boleh jana masa lagi 1 jam. Jadi 25 jam. Rupanya tuan-tuan, masa dia macam mana dia jana masa dia, sambil-sambil dia buat kerja tu, dia buat kerja ni. Sambil-sambil orang bawa dia pergi tempat mesyuarat, dia baca buku. Maknanya masa dia kerja tu lah. Sebenarnya, ya, kerja dia orang lain boleh siap sehari tu dalam 5 kerja je, dia boleh siap 10. Tu dia jana masa lah. Dia boleh menulis mengarang buku, menulis kitab, ya, dalam masa orang lain tak mampu nak buat. Bagaimana menjana masa? Bukanlah maknanya saya pun mula pelik juga dah. Macam mana nak menjana masa ni? Kita ni kalau boleh nak jana juga masa. Jadi sehari tu nak jadi 25 jam juga seperti dia kan. Tapi itulah cara dia. Ya. Kalau mesyuarat tu, kalau orang lain mesyuarat 2 jam, dia kata mana persediaan kurang lah. Ya, sepatutnya 30 minit untuk keputusan saja. Jadi dia dah macam kerugian masa. Orang yang terlalu sibuk ni tuan, masa sangat berharga. Masa sangat berharga. Dalam keadaan kita ni pula akhir zaman ni, masa terlalu cepat. Ya, kita kalau berlengah-lengah, memang habis masa gitu je. Kita akan kehabisan masa. Baik, Allah Ta'ala pun berfirman, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Maknanya, manusia dalam sentiasa dalam kerugian. Kalau kita nak jana masa, tak bagi rugi tu, dalam segi ibadahnya, kalau kita pergi tempat kerja, kita boleh pasang orang mengaji Quran. Kita boleh pasang ceramah. Sekarang ni dah banyak dah ceramah-ceramah letak dia dalam USB. Ya. Kalau yang ni Android itu, boleh letak je dah. Kita zaman sekarang tuan-tuan, nak tak nak je lah ceritanya. Kita nak jana masa ibadah kita pun boleh. Jana ibadah kita. Pergi kerja malam siap-siap, download ceramah Azhar dulu. Masuk ceramah siapa? Ustaz Wadi. Kita boleh masuk, letak tu dalam kereta, pergi kerja. Tak ada dengar berita pun tak apa. Kadang-kadang berita ni tuan-tuan, bila kita dengar waktu pagi, kalau kita dengar berita tragedi ke, kemalangan ke, COVID meningkat ke, ya, kita jadi stres tuan-tuan. Pagi tu stres dah nak pergi kerja. Takut macam mana gini. Allah kuliah tutup pula, banyak kena COVID. Jadi stres tuan-tuan. Pagi-pagi dah tahu. Kalau balik, kalau pagi-pagi ni kita tenang, dengar zikir pagi. Ya, siap-siap dah untuk pergi kerja tu. Tenang, minum kopi. Itu bagus tuan-tuan. Menjana masa dengan ibadah. Kita boleh jana masa dengan ibadah. Baik, kita sambung. Itu kelas sikit. Baik, ya. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, maka setelah engkau wafatkan, yakni angkat aku, engkaulah yang mengasihi mereka. Ketika Nabi Isa diangkat, diangkat ke langit, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW pun berjumpa juga dengan Nabi Isa. Berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa berada di lapisan langit yang keberapa saya tak ingatlah, tapi dia berada di atas lapisan langit yang antara yang ketujuh lah. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Di antara doa Nabi Isa AS, memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat dia. Kalau engkau seksa umat Nabi Isa lah, umat dia, maka sungguhnya ini hamba. Kalau engkau mengampuni mereka,
mereka ni juga hamba-Mu. Sungguhnya Allah Ta'ala ni dengan hamba dia. Allah Ta'ala dengan hamba ni ada dalam satu hadis kursi, tuan-tuan. Menceritakan bahawasanya sayangnya Allah Ta'ala ni dengan hamba ni. Hatta hamba dia ni Fir'aun sekalipun 60 kali, dikatakan 60 kali ganda daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak dia. Ibu ni, tuan-tuan, kalau dengan anak dia sayang sangat, tuan-tuan. Nyamuk ada, siaplah nyamuk ni. Lompat dia, tuan. Encuk kaki ni. Kawan saya ada seorang lompat kaki sebab nak tampung nyamuk kat anak dia dalam buai. Pergi sekolah, ngapa ni kakak? Oh, suami dia cerita, nak kejar nyamuk dekat pipi anak dia. Sampai encuk kaki. Sayangnya anak dalam buai, tuan. Tapi Allah Ta'ala 60 kali ganda sayang terhadap hamba dia. Allah Ta'ala tak akan seksa hamba dia. Allah Ta'ala tak suka-suka nak seksa hamba dia. Ya. Melainkan hamba ni betul-betul memang kufur sangat lah. Ya. Memang kufur sangat lah. Tak tahu nak kata ke mana lah hamba dia ni. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan, macam mana sekalipun Allah Ta'ala suruh juga minta maaf. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni Islam dulu. Islam dulu, tuan-tuan, insya-Allah selamat. Tapi janganlah pula ada Islam ni buat tak semayang. Ya, letih lagi tu. Suara orang ni kadang-kadang tu, tak apa. Yang penting masuk syurga akhir-akhir. Tapi, tuan-tuan, summa, ada kataan summa sini, saya tak ingat ayat mana tu. Summa tu bila kita berdiri pada mahsyar, tuan-tuan, dia ada perkataan summa. Ulama kata summa saja 50,000 tahun. Tunggu kat pada mahsyar. Dah kita. Sebab tu ulama kata kalau boleh jangan masuk neraka ni. Sehari pun jangan masuk neraka. Jangan makna kita tengok Allah Ta'ala ni baik, tak apalah, semayang tak semayang, tak apa. Janji Islam, masuk juga syurga. Jangan begitu. Ya? Sebab apa? Kalau boleh, kita kalau boleh nak masuk syurga ni masuk terus. Boleh, kalau boleh ni syurga ni kita nampak je pintu syurga tu nak masuk terus. Kalau boleh, bila kita meniti titian sirat, tuan-tuan, bila dalam mahsyar, mahsyar ni Allah Ta'ala bentangkan satu bumi yang lain, satu bumi yang sangat luas, yang mana segala makhluk ada di situ. Kemudian Allah Ta'ala jadikan satu titi je. Titian sirat nama dia. Setiap orang pasti akan melintasi titian tersebut. Dan manusia akan dihalau untuk meniti titian tersebut. Tidak ada yang tertinggal. Mana tak ada lah nak duduk je sini, duduk kat mahsyar, duduk saja, tak nak pergi, takut. Apa ni? Buat tahu dah kat bawah sirat ni ada neraka. Ya? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab manusia ni akan dihalau seluruhnya menuju ke titian sirat masing-masing. Masing-masing ni dia ada titian sirat. Kalau boleh kita, tuan-tuan, kalau boleh tak nak ada pengait-pengait, dia ada pengait, tuan-tuan. Daripada bawah sirat ni dia ada pengait yang akan mengait orang-orang yang melalui titian sirat tu. Kalau kita kena kait sebut, macam kita orang kait buah lah. Ya, buah dah masuk, tunggu masa nak jatuh je, tak ada benda, tuan. Kena sikit je jatuh selalu. Tu kita bimbang tu. Dah. Dia titian sirat ni, pengait ni dia tahu dah nak kait siapa, dia tak kait salah orang. Maknanya dia nak kait tu, memang kenalah kat orang yang dicari tu. Jadi kalau boleh, jangan. Walaupun sehari. Walaupun sehari. Kalau boleh, Allah Ta'ala bagi kita peluang. Malam ini Allah Ta'ala bagi peluang kita hidup atas muka bumi ni. Taubat-taubatnya di atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan juga taubatlah untuk dosa kita akan datang. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita diduga. Ya. Kita tak tahu diduga. Kadang-kadang kita diduga dengan kesabaran. Ya, kesabaran. Sabar ni, bila kita cakap dalam surah ni, boleh sabar. Ya. Luar je, cari tengok selipar inam, jumpa dah. Hilang dah sabar, tuan-tuan. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan. Sabar, Rasulullah bagi tahu sekali. Sabar adalah yang pertama. Yang pertama tu dikira sabar. Yang kedua tak sabar dah. Kita bukan orang yang sabar. Ya.
Lepas kita menyumpah si anak tadi, oh lupa. Dia jadi lupa gitu kan. Tak ada lah. Dia kira kita ni tak sabar. Sebab ada satu peristiwa, seorang wanita ni lah, kehilangan anak dia. Kemudian Rasulullah tegur dia, kata sabarlah. Lepas tu wanita ni marah balik Rasulullah. Dia kata benda, kau apa tahulah gini-gini, aku yang mengalami, aku je yang merasai anak mati gini-gini. Jadi Rasulullah lalu pergi. Dia orang tanya, kau tahu tak siapa kau cakap tadi? Itulah Nabi, itu Rasulullah. Kemudian wanita ni pergi cari Nabi balik. Nabi kata, sabar adalah yang pertama, yang mula-mula. Yang kedua tak kira sabar. Dia datang minta maaf, dah tak kira sabar. Itu sebab itu sabar ni susah. Sebab itu Rasulullah kata sabar. Susah sabar ni tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan khuliqal insana min ajal. Manusia ni diciptakan untuk segera. Nak cepat aja. Kita ni tuan-tuan memang betul lah. Kita ni memang nak cepat. Saya kalau boleh nak cepat saja. Kalau boleh nak cepat. Kita sebab tu kita faham. Bila orang minta tu kita tahu dah orang nak cepat sebenarnya. Sebab tu kalau kadang-kadang dulu saya ingat masa tu arwah mak saya dia suruh pasang barang. Saya ni budak-budak lambat. Oh sedih sangat dia lambat. Rupanya baru kita faham orang perempuan pula. Dia nak cepat. Kalau boleh semua benda nak cepat. Hari ni pula tuan-tuan, dunia persaingan manusia dalam nak cepat. Khuliqal insana min ajal. Manusia ni diciptakan nak segera. Iza massahul khairu manu'a. Ada ayat tu kan. Bila dia beri kebaikan, dia melarang. Dia kerikuk. Gitulah kan. Bila dia timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Macam itulah ayat tu kan. Baik. Jauh juga pergi. Bila nak habis ini banyak sangat perginya. Baik, tak apa tuan-tuan ya, untuk peringatan untuk kita ya. Untuk saya lah tu sebenarnya. Baiklah, engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Allah Ta'ala berfirman, ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Akhirat ni tuan-tuan, semua manusia ni akan ditanya. Ya, Nabi pun ditanya. Dan Nabi dahulu manusia yang ditanya. Dia yang terawal ditanya. Tapi Nabi ni dia tanya bukan sebab apa? Memang nak memuliakan Nabi. Sebab dia kira VIP lah. Yang dibenarkan berkata-kata Nabi je tuan-tuan. Manusia lain sepatah pun tak dibenarkan berkata-kata. Allah Ta'ala tak bagi kunci tu. Tak boleh bercakap tu. Nak kata manusia dalam keadaan ketakutan. Ya. Nak pula tiba giliran sendiri. Lagilah tuan-tuan. Kita ni nak masuk temuduga pun debar. Dah. Nak pergi temuduga. Debar. Benda pula nak baca ni ayat. Baca ayat saja. Ya, maknanya berdebar. Itu baru baca nak jumpa ni majikan. Nak temuduga. Ini nak jumpa pencipta tuan-tuan. Pencipta ni yang tahu isi hati kita. Bukan tahu riak wajah kita, tapi isi hati kita. Dia tahu. Itu lagi kita takut. Lagi kita takut tuan-tuan. Ya, dia tahu. Sebab manusia tak tahu sebenarnya isi hati kita. Ya. Suka ke tak suka ke, kita tengok muka je. Tak? Kita tengok air muka dia tak suka, kita tahu dia tak suka. Kita tengok air muka dia gembira, kita tahu dia gembira. Allah Ta'ala ni pencipta. Pencipta manusia. Ya? Pencipta, dia tahu segala-galanya. Kenapa kamu buat dosa? Kita nak jawab apa tuan-tuan? Kenapa kamu ambil hak orang? Kita tak boleh jawab. Kenapa kamu menafikan hak orang? Kenapa kamu menzalimi orang lain? Kenapa kamu diberi kuasa, kamu tak menunaikan hak orang lain? Itu susah nak jawab. Memang susah nak jawab tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala itu, kita seperti mana kita tahu, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya? Kalau kita tahu dah lah, maknanya minta maaf lah, minta maaf. Kita minta maaf awal-awal tuan-tuan.
Kalau boleh dunia ni dah minta maaf dah. Ya. Jangan tunggu akhirat. Ya. Taubat dah. Kita tahu kesilapan kita. Kita taubat dah. Minta maaf dah. Kalau kita bersalah dengan orang, kita minta maaf siap-siap dah. Dunia ni. Sebelum mati tuan-tuan. Dah mati, payah dah. Kalau nak cari balik. Manusia pada ketika itu, tak tahu nak bayangkan. Ya. Manusia sejak Nabi Adam sehingga hari ni, berapa banyak manusia yang ada. Banyak sangat. Nak cari orang yang kita buat salah, tak tercari. Tapi kena cari. Ikut mana pun keadaan dia. Sikit lagi tuan-tuan. Habis masa. Baik. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Kekal. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya tuan-tuan. Bila masuk syurga ni, dia tidak ada lagi takdir. Takdir terhenti apabila seorang hamba itu masuk syurga. Takdir habis. Ya, maknanya kita dah tak ada dah takdir. Ya. Qada dan qadar tu berhenti tuan-tuan. Kalau kita ni Islam. Ya, kita Islam, kita ada qada dan qadar. Kita beriman dengan qada dan qadar. Kalau kita masuk dalam neraka sekalipun, ditakdirkan Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Qada dan qadar itu masih berjalan. Ya, qadar itu masih berjalan. Kita diseksa, kemudian qadarnya berjalan dengan sakitnya seksaan tersebut. Kemudian kita seksa lagi. Qadarnya diseksa, qadarnya berjalanlah seksaan tersebut. Selama mana? Selama dosa itu belum terhapus. Bila qadar dah habis, bila kita dapat masuk ke syurga. Masuk syurga, habis. Kematian, habis. Kematian ni habis terus tuan-tuan. Ya. Kematian ni, dia Allah Ta'ala dalam hadis, tak silap saya. Kematian ni adalah juga makhluk. Kematian juga makhluk. Maksudnya kematian ni Allah Ta'ala, dia ni tidak akan dibangkitkan. Maksudnya ataupun dia disembelih terus. Kematian tak akan ada. Maknanya kalau kita masuk neraka, kematian tak akan berlaku dalam neraka. Kalau kita takdirkan masuk dalam syurga, kematian juga tidak berlaku dalam syurga. Maknanya selama-lamanya tuan-tuan. Kita ni kalau boleh dunia ni pun kalau boleh nak selama-lamanya juga. Betul. Kalau boleh dunia ni biarlah dunia asalkan selama-lamanya. Sebab tak nak mati. Kan? Tapi gitulah. Akhirat tak ada mati. Kalau takdir Allah Ta'ala, kejarlah yang kekal. Ya? Saya pun menasihat diri saya, kejarlah yang abadi, yang kekal selama-lamanya, iaitu syurga. Bila masuk tak mati selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Jadi saya kira sekadar itulah tuan-tuan pada malam ini. Ya, jadi ampun dan maaf saya minta kerana keterlewatan masa. Dan juga sekiranya ada kesilapan bicara, terguris rasa, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi kita tangguhkan dulu kuliah kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.